Assalamualaikum kepada kawan-kawan dan kepada pensyarah kami, Prof. Madya Dr. Nasrul Hisham Nur Muhammad. Kami daripada Grup 10 akan membentangkan tajuk pengaruh dualisme pendidikan dan impaknya terhadap generasi Malaysia. Dualisme dalam pendidikan. Pengenalan. Gejala sosial yang kelihatan semakin membarah di dalam masyarakat dewasa ini membawa kami untuk mencuba mengupas permasalahan ini. Menurut Kamus Dewan edisi cetakan keempat 1993, dualisme bermaksud teori yang berasas dua dasar yang berlainan atau perihal yang mendua sesuatu yang berasaskan dua hal yang bertentangan. Dualisme dalam pendidikan ditakrifkan sebagai wujudnya dua sistem pendidikan yang berbeza, iaitu sistem pendidikan tradisional Islam dan sistem pendidikan moden. Sistem pendidikan tradisional Islam lebih menumpukan perhatiannya terhadap ilmu-ilmu keagamaan semata-mata dengan mengabaikan ilmu moden. Manakala sistem pendidikan moden hanya menitik beratkan ilmu-ilmu moden dengan mengabaikan ilmu-ilmu keagamaan. Bentuk dualisme. Dualisme dalam sistem pendidikan negara. Pendidikan di Malaysia adalah usaha berterusan ke arah memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang harmonis dan seimbang dari segi intelek, rohani, jasmani berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu, pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat di negara. Berdasarkan kepada falsafah ini, kurikulum bersepadu di peringkat sekolah rendah dan menengah telah diperkenalkan bagi memastikan pelajaran tidak lagi terpisah antara ilmu akli dan nakli, iaitu kesepaduan antara kemanusiaan dan bimbingan wahyu. Melalui falsafah ini dapat dilihat bahawa hasrat kerajaan cuba disalurkan melalui falsafah pendidikan ini, iaitu diharapkan sistem pendidikan kita berjaya wujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat malang sekali sehingga kini cita-cita murni ini masih lagi sukar untuk ditafsirkan kejayaannya. Dengan wujudnya pengasingan di antara ilmu agama dan sekular, matlamat murni ini sememangnya diyakini agak sukar untuk dicapai. Wujudnya pengasingan sekolah-sekolah aliran agama dan sekular inilah yang menjadi kekangan kepada matlamat untuk insan yang harmonis dan seimbang dari segi intelek, harmoni, jasmani berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan. Bentuk dualisme dalam falsafah pembangunan negara. Setiap falsafah yang ada di dalam negara kita adalah datangnya dari sekumpulan pemimpin yang berlatar belakangkan ideologi yang sama. Falsafah pendidikan negara menggariskan matlamat pembinaan insan. Namun begitu, dasar pembangunan negara dan dasar urbanisasi negara yang juga datangnya dari pemimpin yang sama tidak langsung menyentuh tentang pembangunan manusia melainkan hanya dari segi material sahaja. Di sekolah, guru-guru berusaha untuk membina jati diri pelajar dengan menerapkan nilai-nilai murni yang telah digariskan melalui falsafah pendidikan negara. Bahkan, mereka turut bertanggungjawab ke atas satu senarai panjang tugas-tugas untuk memastikan matlamat ini tercapai. Malang sekali, usaha-usaha ini hanya
terbatas di sekolah sahaja dan terurai sebaik sahaja pelajar melangkah keluar dari pagar sekolah. Pelajar menghadapi dilema dalam melakukan penilaian antara bimbingan guru di sekolah atau desakan pengaruh dari persekitaran yang sama sekali bercanggah dari teras nilai dan falsafah akhlak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan uh, diucapkan kepada Prof dan juga sahabat-sahabat grup saya. Okey, sahabat saya Wan dah menceritakan tentang pengenalan dan juga bentuk-bentuk dualism. So saya Berhidayah akan menceritakan sedikit sebanyak mengenai implikasi dualism pendidikan Malaysia dan impak daripada generasi akan datang. Hasil daripada kedatangan penjajah telah mengakibatkan berlakunya dua pecahan. Yang pertama, sistem pendidikan di negara kita sekarang telah berubah kepada sistem pendidikan moden, iaitu sistem pendidikan yang berteraskan dasar pendidikan barat serta duniawi semata-mata. Yang kedua, sistem asal iaitu sistem pendidikan tradisional ataupun dikenali sebagai sistem pendidikan yang merangkumi kepada aspek agama dan ukhrawi. Daripada sini apa yang membimbangkan sebenarnya implikasi dualisme pendidikan dan impak dia kepada generasi yang akan datang. Apa yang kita boleh tengok daripada sekarang pun negara kita memang ada dua, iaitu sistem pendidikan, maksudnya kita membahagikan kepada sekolah menengah agama dan juga sekolah kebangsaan. So daripada situ kita dapat tengok kalau kata untuk kita mendalami ilmu-ilmu agama, kita perlu ke sekolah pendidikan ataupun sekolah agama. Kalau untuk kita belajar moden, kita akan pergi ke sekolah menengah kebangsaan biasa. So daripada situ yang membezakan kedua-dua sistem pendidikan negara kita. Untuk generasi yang akan datang, apa yang membimbangkan adalah jika hanya untuk sekolah agama sahaja yang menceritakan tentang ilmu-ilmu keagamaan, ilmu-ilmu yang perlu diterapkan oleh setiap insan hanya di sekolah agama, bagaimana pula sekolah menengah kebangsaan biasa. So apa yang saya nampak dekat sekolah menengah kebangsaan biasa tak diterapkan pendidikan agama terlampau mendalam. Sekarang pun kita boleh tengok gejala sosial semakin meningkat. So apa implikasi dualisme dalam pendidikan ni amat membimbangkan untuk generasi akan datang. So apa yang boleh dikatakan untuk generasi akan datang, kita perlu mencari idea baru dalam sistem pendidikan di negara kita bagi membendung gejala-gejala yang tidak diingini berlaku, dan kita perlu seimbangkan pendidikan agama dan pendidikan moden perlu diseimbangkan secara rata dalam semua pendidikan untuk generasi muda akan datang di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai natijahnya, kedua-dua dualisme ini telah terbukti menjadi faktor penghalang pada pembinaan jati diri remaja. Cabaran-cabaran yang sukar ditebus ini lebih tertumpu pada golongan remaja yang masih lemah dan mudah dipengaruhi. Kepuasan seterusnya ialah ke bahagian manakah di dalam masyarakat kesan negatif yang terhasil daripada dualisme ini menular. Proses pendidikan berlaku hampir setiap masa dan ketika setiap dasar dan undang-undang diubah juga antara lain bertujuan untuk mendidik, mewujudkan keseimbangan sosial dan kesejahteraan negara. Perkara yang lain yang boleh dilihat adalah melalui penerbitan majalah, akhbar hiburan yang tidak mengambil sensitif lunas-lunas agama. Bahkan ia langsung tidak menampakkan akan kecenderungan untuk mengutuhkan nilai dan peradaban yang sekian longgar. Malah, ia juga menggoyah dengan pemaparan gambar-gambar yang
menjuluk mata budaya berpasangan serta pergaulan bebas di kalangan remaja. Melalui media massa pula, kita tidak dapat nafikan bahawa media massa menjadi unsur penting dalam proses sosialisasi remaja. Sebahagian besar daripada waktu remaja banyak dihabiskan dengan penggunaan media. Jadi, sememangnya media menyumbang pada pembentukan konstruk sosial remaja. Dengan kata lain, ia memberikan cermin diri kepada remaja mengenai gaya hidup yang harus dilalui dan diikuti. Dalam proses pemediaan ini juga didapati bahawa budaya popular sedikit demi sedikit mengakis budaya tradisional kita. Melalui pengaruh persekitaran juga, ia berlaku bila kes sosial dan pelanggaran disiplin dari kalangan belia dan pelajar bawah umur yang semakin meningkat kerana penyumbang dan antara penyebab utama ialah ketidakselarasan dasar di peringkat pentadbiran negara. Juga trend masyarakat kini di mana ibu bapa lebih sibuk mengumpulkan kemewahan dan berusaha keras untuk anak-anak, dan anak-anaklah akan menjadi mangsanya. Dan juga apabila kurangnya perhatian, remaja mula mencari-cari arah untuk membentuk diri. Jadi kadar peratusan pembangunan yang semakin meningkat turut sama membawa peningkatan pada penaian dadah di kalangan remaja sebagai contoh. Sebagai komen dan cadangan adalah sikap lepas tangan setengah masyarakat ditambah merupakan lagi keadaan institusi pendidikan telah terbeban. Bahkan ianya juga terjeteruk akibat daripada perspektif masyarakat kepada para pendidik yang semakin hari semakin menurun. Sama teruknya juga dengan penurunan kadar nilai wang negara. Ia juga ditambah dengan kecelaruan falsafah yang mengeruhkan suasana. Namun begitu, kita tidak nafikan bahawa komitmen pihak kerajaan untuk cuba memperbaiki keadaan ini dapat dilihat melalui penggubalan kurikulum bersepadu di peringkat sekolah rendah dan menengah. Cumanya, masa yang diperuntukkan perlulah ditambah dari segi mata pelajaran yang berbentuk keagamaan dan penerapan nilai. Pendekatan yang sedia ada pula perlu dikaji semula keberkesanannya. Masalah kerja sosial ini perlu ditangani segera kerana semakin hari ianya dilihat semakin kronik. Jika kita telah kena pati dengan penghapusan dualisme dalam sistem pendidikan boleh meningkatkan keadaan, maka perlulah pihak-pihak yang bertanggungjawab segera mengeluarkan langkah. Sekian saya serahkan kepada rakan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada sahabat saya Wan dan juga Izam atas penerangan terhadap dualisme pendidikan di Malaysia. So, apa yang saya akan buat satu kesimpulan, dan apa yang saya nak katakan, negara kita sememangnya amat memerlukan satu falsafah yang sempurna yang mampu dikongsi hasrat dan cita-cita bersama oleh seluruh lapisan masyarakat. Ini yang perlu yang kita ambil berat melalui implikasi yang saya sebut tadi. Sebabnya hanya dengan falsafah-falsafah tertentu lah yang mampu menyelamatkan institusi pendidikan di negara kita. Falsafah yang sempurna ini mampu membentuk kesatuan dan juga sebagai dorongan dalam pencapaian matlamat. Kesempurnaan falsafah amat penting untuk mengelakkan kecelaruan pandangan dan tindakan. Yang paling penting, ia boleh mengelakkan pertembungan bagaimana yang kita telah alami dewasa kini. Pembangunan falsafah yang sebenar seharusnya merangkumi seluruh dimensi kehidupan insan. Falsafah pembangunan dalam Islam ialah memberi kesejahteraan dan kebahagiaan kepada insan dalam kehidupan. Apa yang saya nak perkatakan, sebenarnya
pendidikan ni amat penting untuk semua generasi, semua lapisan masyarakat. So, macam mana kita menentukan generasi kita akan datang bermula daripada generasi kita sekarang. Apa yang kita dapat membantu dalam institusi pendidikan negara kita adalah bagaimana kita untuk mengimbangkan pendidikan moden dan juga pendidikan tradisional yang dikatakan oleh pihak penjajah dahululah. So, apa yang kita boleh bantu untuk sistem pendidikan negara kita adalah kita menggabungkan dua secara seimbang dan ada falsafah-falsafah tertentu yang membantu dan menguatkan pendidikan negara kita agar seimbang dan mampu kita untuk membentuk generasi yang hebat di masa akan datang. Sekian sahaja daripada kami, saya Hidayah, Wan dan juga Izam dalam pembentangan grup 10 bagi dualisme pendidikan di Malaysia. Sekian, terima kasih.